Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan AJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur pada ayat 42. Dan sebagaimana biasa, saya akan baca dulu ayat 42, 43. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-42 surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir, yang bermaksud dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan kepada Allah sahaja tempat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walillahi, dan milik Allah lah. Milik Allah lah. Dia tulis dekat sini apa, kuasa pemerintahan. Boleh dengan makna tersebut pun boleh, dengan makna Allah memiliki langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah kita manusia ni berada dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bumi. Bumi keseluruhannya adalah milik Allah. Tak ada tuhan-tuhan lain atas muka bumi ini yang mendakwa dialah memiliki bumi. Tak ada, tuan-tuan. Yang mendakwa memiliki bumi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah muncul seorang manusia, saya lupa dia orang mana, tak silap saya belah Amerika, belah barat. Orang perempuan.
Dia mengaku matahari itu milik dia. Kan? Oh, matahari itu milik dia. Mak oi. Dia boleh dakwa. Jadi dia nak minta dengan semua orang supaya bayar kat dia, sebab matahari itu duk pancar matahari setiap hari. Kan? Oh, dia nak suruh bayar. Masya-Allah, tuan-tuan. Manusia pelik-pelik lah dia fikir kan. Macam tu pun ada. Bila dia buat matahari tak tahu kan, tapi dia dakwa. Sambil-sambil dakwa tu dia minta bayaran. Kan? Tuan-tuan bayangkan, Allah Taala tak pernah minta bayaran dengan kita pun. Kan? Cahaya matahari tak pernah putus dengan kita. Hari-hari ada. Angin yang bergerak ni kan tak pernah putus dengan kita. Ada je. Oksigen ada je. Air ada je. Allah Taala tak pernah minta bayaran dengan kita, kecuali Allah minta supaya kita menyembah dia, patuh kepada arahan dia. Itu je yang Allah minta. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah matahari itu dia buat bil macam elektrik ni, harga kita tuan-tuan jenuh bayar kan. Dua tahun naik bil. Sebab apa? Sebab bahan bakar naik harga kan? Bahan mentah kan? Naik harga, naik tarif cahaya matahari. Bukan tarif elektrik, tarif cahaya matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah kata milik Allah adalah langit dan bumi, menunjukkan bahawa kita semua berada di dalam radar Allah Ta'ala. Kita tak keluar daripada radar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nampak je. Kat mana kita? Kita ada kat masjid sekarang, Allah Ta'ala nampak kan? Orang lain berada kat mana sekarang, Allah Ta'ala semua nampak kan? Walaupun tak ada CCTV kan, CCTV ni tempat-tempat je ada CCTV ni, tak semua ada kan. Tapi Allah Ta'ala dia punya CCTV dia seluruh dunia ada tuan-tuan. Jadi dia tahu kita. Dan Allah kata kat sini, wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Semua kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Suka tak suka, tahu tak tahu kan? Ada orang dia tak tahu, tak kenal pun Allah Ta'ala. Tak, engkau kembali juga. Engkau kenal tak kenal aku, engkau kembali juga kan. Tapi kembali dalam keadaan yang amat teruk lah kan, dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala sebab tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, kita sentiasa di dalam pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena takut pada Allah dan kena patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah tidaklah untuk membebankan kita. Syariat Allah tidak menyusahkan kita. Syariat Allah, Allah nak bagi ganjaran pahala yang terlalu banyak pada kita tuan-tuan. Hari ini ada tersebar video imam bercakap atas mimbar. Dia bagi tahu bermula daripada hari ini, kanak-kanak ataupun budak-budak yang umur darjah 1 sampai darjah 6 yang datang solat subuh akan diberi duit RM5 belanja sekolah. Datang solat subuh berjemaah kan, akan dapat duit RM5. Berduyun-duyun orang datang tuan-tuan. Berduyun-duyun datang. Sampai surau lain orang tak pergi. Orang pergi masjid tu je kan. Surau lain terpaksa tutup kan? Sebab kejar RM5 tu kan. Yalah, siapa tak nak tuan-tuan, sehari RM5, kalau sebulan dah berapa dah? Dah lepas dah belanja dekat situ kan, belanja anak-anak kan? Allahu Akbar. Boleh nak buat macam tu, tak jadi masalah. Saya tak petikai kan. Siapa nak buat silakan. Masjid yang banyak duit, banyak sumber, dia boleh buat, tak ada masalah. Nak bagi RM10 ke RM20 ke sekali datang kan, terpulang lah. Tapi itu ganjaran hak manusia bagi. Allah bagi berapa tuan-tuan?
Sekali datang solat berjemaah berapa dapat? 27 darajat, bukan 27 pahala. Kan? Allah bagi 27 darajat yang disebut oleh ulama. Darajat itu satu-satu darajat ialah antara langit dan bumi. Masya Allah. Tapi sebab tak ada nilai cash, jadi hak tu orang tak datang tu. Kan? Yang tu Nabi kata, kalau orang tu nampak pahala ganjaran Allah Ta'ala, dia akan datang solat subuh solat subuh berjemaah dan solat lain secara berjemaah. Kenapa? Kerana walaupun dalam keadaan mengesot, dia akan datang juga. Dan sebab dia dapat pahala besar. Kan? Jadi tuan-tuan, wa ilallahil masir, kepada Allah kita akan dikembalikan. Di sana kita akan diberi ganjaran pahala di atas apa yang kita lakukan, dan mungkin kita akan mendapat balasan daripada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Semua orang akan kembali pada Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun yang tidak akan kembali pada Allah. Kadang-kadang kita tengok berita, Sianu mati, terkejut kita, dah mati dah Sianu ni, aku tengok dia sihat je. Kita yang terkejut. Hak orang si mati tu lagi terkejut, tuan-tuan. Si mati tu lagi terkejut, tak sangka aku boleh mati kan. Mati aku, Allahu Akbar. Mati apa boleh buat, tuan-tuan? Ikutlah apa dalam kubur tu, jumpa dengan soalan mungkar dan nakir. Allah, itu dah bermulalah episod baru yang cukup menakutkan kita. Dan Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita kecewa. Ni untuk Nabi sendiri pun, Nabi agak-agak kecewa juga, sebab orang kafir duk hina Nabi, orang kafir duk kata macam-macam pada Nabi. Tapi Allah kata sebagai ayat untuk menghiburkan Nabi, Allah kata walillahi mulkus samawati wal. Orang nak kata apa pada engkau wahai Muhammad, Allah tetap pemilik langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah akan kembali. Hak baik akan dibalas baik, hak jahat akan dibalas jahat. Kalau kita tengok zaman sekarang, memang tak berapa nak adil. Kadang-kadang orang baik yang dianiaya, orang yang tak baik ialah senang lenang. Tuan-tuan tengok orang kafir, kan, kaya raya, rumah masya-Allah, kan. Masya-Allah rumah, tuan-tuan. Saya tengok, saya jogging masa PT pagi tu, kan. PT pagi tengok rumah orang-orang bukan Islam ni, tuan-tuan. Saya tak nak bagi tahu tempat kat mana. 3 tingkat, 4 tingkat, banglo, tanah dekat dengan setengah hektar seorang-seorang. Kan? Kereta tak payah bilang lah. Kan? Parking dalam rumah, ada lot parking kat luar tu 5 biji, 6 biji boleh parking kat luar. Kan? Lot parking. Kita nak dapat parking 2 biji kereta dalam rumah pun susah, tuan-tuan. Kan? Dia kaya raya, padahal dia lawan Allah Ta'ala. Kan? Dia tak sembah pun Allah Ta'ala. Itu dunia, tuan-tuan, dunia. Tapi bila tiba akhirat, wa ilallahil masir, engkau dapatlah apa yang kau dah lakukan sebelum ni. Kan? Engkau tak Islam, habis walaupun kau seronok atas muka bumi. Kan? Okey, tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-43, melihat kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Alam tara anna Allah yuzji sa'aba. Maksud dia, alam tara anna Allah, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan, yuzji sa'aba, mengarahkan awan. Summa yu'allifu, kemudian dikumpulkan, bainahu, Allah kumpul antara bahagian-bahagian awan. Tuan-tuan boleh tengok awan datang mula-mula sikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak.
Dan lagi syok tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok dalam video yang dipercepatkan. Video yang dipercepatkan. Oh, nampak jelas tu. Awan datang berkumpul tu. Nampak jelas. Kalau kita tengok dalam keadaan biasa ni, dia nampak tapi lambat. Kan? Kalau percepatkan video tu, oh, laju dia datang. Kan? Berkumpul. Summa yu'allifu. Allah kumpul ni, dalam tafsir dia kata Allah melipat-lipatkan awan di atas awan, awan di atas awan. Yang tu kalau tuan-tuan percepatkan video tu, boleh tengok awan tu datang bergulung-gulung, kan? Dia datang, dia tindih hak asal ni, kan? Dia lipat hak asal. Benar firman Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala Tuhan yang cipta awan. Kita manusia ni buat kajian je, tengok. Dan apa yang Allah cakap dalam ni tak menyanggah apa yang berlaku pada hari ni. Betul apa yang berlaku pada hari ni. Awan macam tu, kan? Awan bentuk dia macam tu. Allahu Akbar. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Satu datang. Bukan satu-satu lah, kan? Dia datang tu banyak, kan? Bertindih-tindih, bertindih-tindih dia datang. Allahu Akbar. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Daripada celah-celah awan tu, yang bergulung-gulung tu, yang bertindih-tindih tu, yang berlipat-lipat tu, keluarnya air hujan. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit. Tu hujan batu tu. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Min baradin tu ais. Dia turun dalam bentuk ais, kan? Tuan-tuan tengok salji macam mana? Kan turun. Salji turun. Nampak kita tak adalah, kan? Tapi di negara-negara yang beriklim sejuk, salji turun, bukan air, bukan dalam bentuk air, tapi dalam bentuk salji. Benar firman Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana ada cerita macam ni, tuan-tuan? Tak ada. Tuhan selain daripada Allah Taala tak pernah menceritakan kepada macam ni. Kemudian Allah kata fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Maksud dia apa? Dia turun air tadi ataupun ais tadi turun ke atas gunung-gunung, maka apa tu? Ditimpakan. Tak nampak? Ditimpakan. Dalam ni lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki dan menjauhinya daripada sesiapa yang dikehendaki. Hujan, tak kira lah hujan air batu, hujan batu ke, hujan salji ke, hujan air ke, tuan-tuan. Ini kadang-kadang dia ada manfaat kepada manusia, kadang-kadang dia jadi bala bencana kepada manusia, kan? Kalau hujan batu tu tak ada manfaat dah, tuan-tuan. Itu memang musnah je kerja dia, tuan-tuan. Kalau kita bela kambing lembu lepas ni, kan, kalau ada 100 ekor mati. Kalau kena hujan batu tu, kena hujan batu pula sebiji-sebiji besar penumbuk ni, kan? Kereta hancur lebur cermin, kan? Hancur lebur cermin. Itu bala Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dekat Malaysia ni ada berlaku tak hujan batu? Tuan-tuan pernah alami hujan batu? Kalau ada pun batu kecil je kot. Dia tak besar, tapi belah-belah negara luar tu batu besar-besar penumbuk ni, tuan-tuan. Ada dalam video tu tunjuk, kan? Boleh tengok dalam YouTube. Masya Allah, kambing-kambing mati habis, binatang-binatang habis mati, tuan-tuan.
Yalah, benda tu gugur daripada berapa kilometer tinggi tu. Kan? Macam peluru dah. Allahu Akbar. Tu Allah kata fayusibu bihi man yasha, dan ditimpakan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yasrifu amman yasha, dan ada orang yang terselamat daripada kena benda ni. Hujan yang lebat turun di gunung, tuan-tuan boleh tengok apa berlaku. Kan? Berlaku kepala air tu. Kan? Kepala air kalau dekat jeram-jeram tu, kan? Jadi kepala air itu siapa depan dia semua dia sapu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan, ialah orang yang duduk dekat jeram-jeram ni, kan, orang duduk kat situ okey lah. Orang yang mendatang dia tak faham. Dia mandi dekat bawah tu cuaca elok je, kan. Kat bawah tu cuaca elok, dia tak perasan atas tu dengan hujan, atas gunung tu, kan. Hak hujan tu turun tu, dia tengah mandi bawah ni, kena kepala air, habis tuan-tuan. Sebab kepala air tu dia tak turun dengan air je, dengan kayu balak, dengan apa semua sekali tu, kan. Sekali dia turun. Tu Allah kata fayusibu bihi man yasha. Dan tuan-tuan boleh tengoklah, kalau air daripada air yang banyak, hujan lebat, kan, datang daripada gunung bukit, dia punya arus, masya-Allah, lajunya amat. Bangunan tepi sungai tu runtuh tuan-tuan. Boleh runtuh dengan sebab air ni. Itu musibah. Fayusibu bihi man yasha, kan. Allah timpakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tengok nasib lah, kan. Jadi tuan-tuan, yang tu kita kena banyak berdoa pada Allah Taala tuan-tuan. Pagi petang kena baca doa tolak bala, kan. Pagi petang kena baca doa tolak bala, minta supaya kita tidak ditimpa dengan bala-bala Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tanah runtuh banyak tuan-tuan. Antara yang ada dalam YouTube ni, tanah bergerak, saya rasa lebih kurang dalam dia tunjuk dalam video tu bereka-eka lah tuan-tuan. Bergerak dengan rumah-rumah ada dalam atas tanah tu, kan, dia bawa masuk dalam laut, kan, masuk dalam laut. Subhanallah. Itu mesti ada kerja kat rumah tu, kan. Ada kerja-kerja yang Allah tak suka, kan. Sebab biasanya rumah-rumah yang Allah suka ni, Allah tak buat macam tu, kan. Allah tak buat macam tu, kan. Banglo cantik tu tengah dalam tanah tu hanyut tuan-tuan. Tanah bergerak bawa dia, padahal dia jauh dengan pantai tu, kan, bawa masuk dalam laut, tenggelam habis. Subhanallah. Lepas tu datanglah para pengkaji ni datang buat apa, kan, kenapa berlaku benda-benda macam ni, kan. Semuanya buat kajian. Ini fenomena tanah bergerak daripada bawah, ada aliran sungai di bawah. Dia tak nampak bala Allah Ta'ala tu, kan, tak nampak. Kata Imam Sya'rawi, contoh yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam fayusibu bihi man yasha' ni adalah kaum Sabak. Kaum Sabak telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, ditimpa mereka ni dengan bala bencana, air empangan Saddun Ma'arib pecah tuan-tuan, habis tenggelam negeri dia, negeri Sabak tu tenggelam tuan-tuan. Mati berapa ramai, berapa ribu manusia meninggal, mati dengan sebab tu. Sehingga Allah abadikan kisah ni dalam surah Sabak. Ada surah Sabak tuan-tuan, nama surah Sabak. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Masa kaum Sabak ni tuan-tuan, kaum Sabak dia dianugerahkan oleh Allah Ta'ala estate ataupun ladang
ladang buah-buahan ni, Masya Allah, subur yang amat. Di tengah-tengah dia tu ada sungai mengalir kan. Sungai dia daripada empangan Ma'arif tu kan, empangan Ma'arif mengalir luas. Kaum Sabak ni tak silap saya di Yaman kan. Jadi dia punya dataran sungai tu subur yang amat, tuan-tuan. Saya ingat saya duduk Mesir, antara dataran yang tersubur di dunia adalah dataran Sungai Nil, Mesir, tuan-tuan. Memang subur. Kubis kita, bukan bunga kubis tu, kubis daun tu kan. Kita besar mana, tuan-tuan? Ada besar ni kan? Adalah lebih kurang satulah kubis kita. Kat Mesir, tuan-tuan, kubis yang sungai ni tu boleh peluk macam tu. Besar yang amat, dia subur kan. Buah delima kita kecil macam tu je, tapi kat dia besar. Cantik, tuan-tuan. Itu tanah subur. Begitulah Allah anugerahkan kepada kaum Sabak kan. Semua subur-subur, sedap tengok. Kita tengok tu buah-buahan tu, sayur-sayur dia memang keluar air liur, tuan-tuan. Kalau kita boleh tengok. Tapi mereka engkar kepada Allah Ta'ala. Mereka engkar pada Allah Ta'ala. Mengikut ceritanya, Allah hantar tikus. Tikus-tikus yang banyak pergi korek dia punya dinding empangan tu. Bila dinding tu dah tak kuat, air dalam empangan tu mempunyai tekanan yang tinggi, terus roboh empangan, tuan-tuan. Kampung sekitar tu kan, habis ya. Bukan satu kampung, dua kampung tu dia musnahkan kan. Habis ladang-ladang tadi semua habis, tuan-tuan. Lalu Allah gantikan dengan pokok bidara yang berduri dan buahnya pahit. Kalau sebelum ni subur ya amat, oleh sebab engkau engkar pada aku tukar. Bumi itu tak tumbuh dah benda lain kecuali pokok bidara yang pahit rasanya. Habis, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah boleh tukar. Kita duduk seronok sekarang, kita boleh makan tanah kita sekarang boleh tanam macam-macam kan. Buah naga dah, buah anggur lah boleh tanam. Oh, seronok kita kan. Lawanlah Allah Ta'ala. Cukup masa Allah musnahkan. Buah naga entah ke mana, buah apa ni, buah anggur entah ke mana yang tumbuh. Buah apa? Kalau tumbuh petai okey lagi kan. Takut tumbuh buah-buah yang membahaya pada kita kan. Allah boleh ganti, tuan-tuan. Jadi kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang harga sawit tinggi, pemilik sawit kena ingat pada Allah Ta'ala kan. Dapat duit itu tolonglah derma sikit-sikit kan. Sebahagiannya derma lah. Sebagai ni, tuan-tuan, mungkin dia turun kat tinggi, mungkin dia turun dekat Sepang kan. Tak tepat dia nak turun, sebab yang menguruskan angin atas sana, yang menguruskan awan ni semua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang buat awan, Allah yang buat langit kan? Allah yang buat hujan. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah kata apa? Yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Maksud dia maka dikumpulkan siapa ni, kilauan kilat. Pandai haji. Boleh cari makna dia tu. Kilauan kilat. Yakadu sana barqihi. Yakadu, hampir. Yakadu ni kalau kita terjemah by perkataan, yakadu tu hampir. Sana tu dia punya kilauan. Barqihi, barq itu kilat kan, petir kan. Yazhabu bil absar, hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Kita, tuan-tuan, yang kita duduk belajar sebelum ni, api air ni dia berlawan. Kalau ada api tak ada air ya
Kalau ada air tak ada api. Tapi ciptaan Allah Ta'ala, dalam hujan tu, air tu tengah turun-turun tu berlaku kilat. Kilat tu api, tuan-tuan. Kan? Siapa yang buat kilat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu Nabi sebut dalam hadis dia, hati-hati orang yang berlayar di tengah laut, sebab bawah air tu ada api, bawah api ada air, bawah air ada api lagi, berlapis-lapis. Nabi cakap zaman sekarang baru boleh tengok benda tu betul berlaku. Dasar laut sana, tuan-tuan, dalam tu kan, dia ada ruang api, kan? Apa yang Nabi sebut tu betul dan benar, tuan-tuan. Padahal Nabi bila pergi ke laut, tuan-tuan, kan, tepi laut pun Nabi tak pergi. Usahakan laut dalam, nak menyelam ke laut dalam. Tapi apa yang Nabi sebut tu betul. Tuan-tuan boleh tengok dalam Discovery, channel Discovery tu, kan, dalam laut tu ada api menyala, kan, berasap keluar, kan, airnya panas, kan, air sekitar dia tu panas. Subhanallah. Kita ingat api dengan air ni tak apa ni, dia akan berlawan lah. Kalau ada api, kalau ada air, api tak ada. Tak. Allah boleh buat, tuan-tuan. Tengok kilat petir. Kilat petir ni dia turun, dia wujud masa mana? Masa nak hujan lah, ataupun tengah hujan. Tengah hujan ataupun masa nak hujan. Masa itulah. Sebab awan datang, awan datang banyak-banyak ni, dia membentuk arus elektrik kalau ikut kajian sains lah, kan, menyebabkan berlakunya petir. Tapi petir ni dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panahan daripada malaikat yang panah, tuan-tuan. Kita dengar petir 3-4 kali tu pun kita dah takut lah, kan, berapi, kan, terbakar. Pernah terjadi di banyak tahun dah, berlaku di satu negara. Satu malam tu dia lebih daripada 1000 kali petir. Tuan-tuan bayangkan, 1000 kali petir. Nak tidur macam mana tu? Tam. Petir tu kalau nak banding dengan mercun, mana kuat? Sudah semestinya petir tu lebih kuat bunyinya, kan? Allah Akbar. 1000 kali, tuan-tuan. Oh, itu kalau satu petir kena pokok terbakar, satu lagi kena rumah orang terbakar, satu lagi kena kereta. Kena 1000 hara, tuan-tuan. Bala, memang bala bencana, kan? Yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Hampir-hampir kilauan petir itu boleh membutakan mata-mata yang melihat. Yalah, dia kilauan dia tu. Orang yang mata silau itu mungkin boleh jadi mudarat pada dia, kan? Subhanallah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptanya. Tuhan lain tak sebut buat pasal ni. Tak ada Tuhan lain yang cerita pasal hujan, pasal salji, pasal petir. Tak ada, tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala aja, sebab dia adalah Tuhan yang mencipta segala-galanya. Kemudian, tuan-tuan, dah insya-Allah dah masuk. Saya pergi laju ya, yang ayat 44 ni. Allah kata yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah tengok makna dia je. Ayat 44. Tak perasan tengah ni. Ayat 44. Bawah aja. Baru awal lagi tu, baru nak azan. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Maksud dia Allah mempergantikan malam dan siang. Yuqallibu, berbalik, tukar ganti. Siang malam. Itu Allah menukar gantikan siang dan malam.
inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Sesungguhnya semua itu adalah mempunyai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mempunyai absar, ulil absar. Ada ulil albab. Ulil albab ni orang yang mempunyai hati. Ulil absar ni orang yang mempunyai penglihatan, mata hati. Mata hati, bukan mata kepala, mata fizikal ni. Kan? Mata fizikal ni ramai orang tengok. Tapi orang zaman sekarang dia tengok, dia cuba nak kaitkan dengan fenomena alam. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dicetuskan oleh geng-geng orientalis, orang kafir, dia percaya kisah tentera bergajah tu berlaku. Dia baca cerita tu, tapi dia kata tentera bergajah tu musnah dengan sebab virus. Dia kata macam tu. Dia tak nak nampak Allah Ta'ala, kan? Padahal Allah yang memusnahkan. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Fil tu, kan? Tuan-tuan baca dalam surah Al-Fil, Allah cerita bagaimana Allah musnahkan tentera bergajah ni dengan cara Allah menghantar burung apa, tuan-tuan? Burung ababil datang musnahkan. Tapi dapat dekat orang orientalis, orang kafir, dia cuba nak sembunyikan kehebatan Allah. Dia kata itu kerja virus. Sejenis penyakit datang kena kepada tentera bergajah. Lalu Imam Syarawi cabar dia orang, cabar geng-geng orientalis ni, cuba tunjuk kepada aku virus apa yang orang kena terus hancur. Tolong tunjuk virus apa atas muka bumi ni yang kena orang terus orang tu jadi faja'alahum ka'asfin makul. Jadi dia seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Badan dia terus berlubang-lubang, pecah, merekah, keluar nanah, tuan-tuan. Virus apa? Kemudian Imam Syarawi kata, kalaulah tentera bergajah tu kena serang oleh virus, kenapa penduduk-penduduk Mekah dengan Abu Talib, Abdul Muttalib semua tak kena? Virus ni kalau datang tengok COVID tak kenal dah dia orang Islam ke, orang bukan Islam ke, dia sapu je, tuan-tuan. Ada virus kenal, ini tentera bergajah je kami nak serang. Penduduk Mekah kami tak nak serang. Tapi itulah kerja, tuan-tuan. Kerja orang kafir, berlaku je apa bencana atas muka bumi ni, dia akan kaitkan dengan fenomena alam. Dia tak akan nampak itu sebagai bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang dapat nikmat, dia orang kata ini adalah hasil usaha dia orang. Dia orang tak akan nampak itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak, tuan-tuan. Jadi kita kena bezalah. Kena bezalah kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi Allah kata yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah gantikan siang dan malam. Silih berganti. Kan? Jadi kita jangan kata itu fenomena alam biasa je, waktu senja, waktu sunset, waktu matahari naik, kan? Itu fenomena alam je, tak ada apa tu, okey je, tak nampak Allah Taala. Islam datang nak suruh fikir itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab siang malam ni kata Imam Syarawi, dia tak sama masa dia. Kadang-kadang malam lebih panjang, kadang-kadang siang lebih panjang. Kalau pergi ke bahagian Norway, dekat Norway tu, tuan-tuan, 6 bulan siang. Walaupun malam, kan, tapi matahari ada. Terpacak matahari tu, kan. 6 bulan tak ada gelap, tuan-tuan. 6 bulan. Subhanallah. Allah boleh buat semua sekali. Itu adalah kerja Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini sebagai orang kata nota kaki lah, catatan. Kalau tuan-tuan belajar sains, tuan-tuan tengok lain, tapi dalam Quran, dalam hadis sebut lain,
tuan-tuan kena pakai Quran, kena pakai hadis. Kena pakai Quran, kena pakai hadis. Sains kena tolak. Sebab sains ni adalah kajian manusia, belum tentu tepat. Dan banyak benda lah yang sekarang ni sains yang bersalahan dengan akal pemikiran kita. Antara yang berlaku percanggahan sains dengan apa yang Allah cakap. Sains kata matahari tak bergerak, hak bergerak bumi, duk keliling matahari. Kan? Planet-planet lain duk keliling matahari. Tapi tuan-tuan baca dalam surah Yasin, Allah kata wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kan? Zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu dia tajri, dia berjalan di atas limustaqarril laha, ada orbit dia tuan-tuan. Matahari ada orbit dia. Allah yang Maha Pencipta cakap. Jadi kena dengar cakap Allah Ta'ala. Walaupun sains kata matahari duduk diam. Saya yakin tuan-tuan belajar daripada kecil sampai sekarang, itulah matahari duduk diam. Tapi tuan-tuan duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, tak perasan pun. Malam Jumaat kita baca Yasin, duk ulang wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kan? Jadi kena pegang hak Allah Ta'ala, tuan-tuan. Banyak percanggahan. Sains kata manusia asal daripada monyet. Allah kata manusia datang daripada Nabi Adam, daripada tanah. Kena pakai hak Allah Ta'ala, tuan-tuan. Banyak lagi lah sebelum-sebelum ni percanggahan sains dengan Al-Quran. Kena pakai Quran. Tapi kebanyakannya apa yang Allah cakap, kebanyakannya sains, ikut sains yang taat pada Allah. Sains yang dikeluarkan oleh orang Islam, dia akan mengakui kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan pada hari ni. Dah lewat dah. Saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah pertemuan akan datang kalau tak ada masalah hari Selasa. Hari Selasa 28 Jun, InsyaAllah. Harap tuan-tuan puan-puan boleh hadir sama. Itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.